Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dikurniakan kesempatan untuk bertemu lagi hari ini untuk sambung pengajian kitab Khalq Af'alil Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada banyak isu semasa yang berlaku, tapi saya pun tak nak ulas apa-apa sebab kita cubalah sedaya upaya kita banyakkan fokus tentang pengajian apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nanti kalau ada kesempatan, kita boleh selit sedikit berkaitan dengan isu-isu sampingan yang berkaitan. Baik, seterusnya, bab seterusnya yang kita berhenti sebelum ni adalah berkaitan perkataan Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Kita bacakan terus perkataan Abdullah bin Mubarak. Beliau menyebutkan, waqala, dan beliau berkata, iaitu Abdullah bin Mubarak berkata, siapa yang nakalkan? Al-Bukhari yang nakalkan perkataan ini. Man qala la ilaha illa huwa makhluq faqad kafar. Sesiapa yang mengatakan bahawa la ilaha illa hu, tidak ada Tuhan melainkan ia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kata perkataan ini merupakan makhluk, fahuwa kafir, maka dia kafir. Wa inna lanahki kalam al-yahudi wan nasara. Sesungguhnya kami boleh menyampaikan ataupun membicarakan perkataan Yahudi dan Nasrani. Wala nastati'u an nahki kalam al-Jahmiyah. Tetapi kami tidak mampu untuk mengucapkan perkataan Jahmiyah. Ini kata Abdullah bin Mubarak. Baik, kita hari ini saya cuba ambil sedikit masa untuk membincangkan beberapa isu yang disebut oleh Abdullah bin Mubarak di sini dan kita cuba kait dengan perkara-perkara yang berbangkit ataupun yang disebutkan oleh ramai orang. Baik, pertama sekali, Abdullah bin Mubarak dalam ungkapannya ini menyebutkan siapa yang kata la ilaha illallah itu ataupun la ilaha illahu itu makhluk, maka dia kafir. Apa maksud ucapan Abdullah bin Mubarak ini? Zahirnya, ucapan ini adalah ucapan untuk mengkritik Jahmiyah ataupun untuk menyebut kekufuran Jahmiyah ataupun kelompok Mu'tazilah pada zaman itu. Ada pertembungan yang besar di antara madrasah A'immatis Salaf, para imam Salaf, dan madrasah Jahmiyah dalam bab Al-Quran, kedudukan Al-Quran. Sama ada Al-Quran itu makhluk ataupun Al-Quran itu kalamullah. Tuan-tuan, kalau nak ikuti lanjut perbincangan ini, pertembungan di antara para ulama di zaman itu, apa yang menyebabkan Imam Ahmad dipenjarakan, apa yang menyebabkan Al-Imam Al-Buwaiti, murid kepada Al-Imam Syafi'i, meninggal dalam penjara, tekanan yang dikenakan sangat hebat dikenakan kepada ramai para ulama di ketika itu, boleh rujuk, saya dah sebut sedikit ringkasannya dalam kuliah saya baru-baru ini tentang sirah Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan boleh cari di YouTube ataupun di Facebook. Di situ saya ceritakan dengan ringkas sejarah yang berlaku pertembungan di antara Jahmiyah dan A'immatus Salaf. Baik. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dia berpegang dengan pandangan A'immatus Salaf. Dan secara jelas beliau menyebutkan di sini, kalau kita tengok awal tu, sesiapa yang mengatakan bahawa la ilaha illahu, ini adalah ayat Al-Quran, la ilaha illahu. Siapa yang kata ini makhluk, bererti dia telah kafir. Okey, ini ungkapan pertama yang kita boleh gariskan untuk kita bincang. Baik. Di zaman itu, pertembungan yang berlaku di antara Jahmiyah dan A'immatus Salaf adalah tentang Al-Quran yang kita baca ni, apa kedudukan Al-Quran yang kita baca.
setiap satu daripada ayat Al-Quran. Mereka berbeza pandangan tentang ayat Al-Quran. Saya dah sebut dalam kelas yang lepas. Di mana A'immatus Salaf kata, ayat Al-Quran ini adalah kalamullah. Mestilah bila kita baca, itu suara kita. Bila kita tulis di dalam mushaf, itu tulisan, kita punya tulisan. Apabila buku tu kita tulis di atas lembaran kertas, yang tulis tu kita. Jadi lembaran kertas, suara, ink dan sebagainya, ini semua makhluk. Ini semua makhluk, tidak ada perbezaan pandangan dalam bab ini. Dia tak payah nak belajar ilmu kalam untuk tahu ini makhluk. Ni kalau tengok mushaf kan. Buku ni, ink yang tulis tulisan ni, bentuk tulisan yang ditulis ini, semua ini adalah makhluk. Tak ada masalah, perbezaannya bukan di situ. Tetapi perbezaan sebenar yang berlaku di antara para a'immatus salaf dan juga Jahmiyah adalah kalam Allah itu sendiri yang kita baca. Bukan perbuatan kita membaca ataupun bukan yang kita nampak tertulis itu, tapi kalam yang kita baca itu, kalam yang kita tulis itu. Apakah itu kalam Allah ataupun makhluk? Ini pertembungan besar yang berlaku di zaman itu. Para imam salaf, mereka bertegas mengatakan bahawa ia adalah kalamullah. Bukan sekadar kalamullah yang dimaksudkan sifat yang tak ada apa-apa penzahiran sifat semata-mata, tidak. Tapi Al-Quran yang kamu baca tu, kamu membaca kalamullah. Sebab itu kalau kita tengok perkataan Abdullah bin Mubarak dan juga para a'immah yang lain, mereka mengucapkan bahawa Alif Lam Mim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul huwallahu ahad, innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Ini semua para a'immatus salaf mengatakan ia adalah kalamullah. Yang kamu bacakan itu, yang kamu sebut itu adalah kalamullah. Pendirian ulama salaf. Dan mereka bertegas. Bukan sahaja Abdullah bin Mubarak, ramai lagi. Imam Ahmad antara yang paling tegas. Hatta Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ar-Rabi' meriwayatkan daripada Al-Imam Syafi'i. Beliau berkata, Man qala al-Quran makhluk faqad kafar. Sesiapa yang mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk, maka sesungguhnya dia telah kufur. Dia kafir. Baik, pertembungan berlaku di zaman itu. Apa pendirian Mu'tazilah pula? Ataupun apa pendirian Jahmiyah? Saya dah sebut dah dalam kelas sebelum ni, tapi saya suka untuk ulang supaya bila kita ulang-ulang, dia akan melekatlah dalam kepala kita. Jahmiyah ataupun Mu'tazilah, mereka berpandangan bahawa yang kamu baca tu, sekali lagi bagi faham elok-elok, kita bukan cerita tentang perbuatan kamu membaca, suara kamu, tulisan kamu, ink kamu, kertas kamu. Tak, bukan itu. Yang kamu baca tu, kata Jahmiyah, itu bukan kalamullah. Pasal apa dia bukan kalamullah? Sebab mereka berpegang pada kaedah tak boleh berlaku sesuatu yang baharu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaedah yang famous di kalangan Mu'tazilah dan sebagainya, ma la yakhlu minal hadis fahuwal hadis. Apa-apa sahaja yang tidak terpisah daripada perkara baru. Perkara baru berlaku padanya. Itu juga benda baru. Benda baru hanya boleh berlaku pada benda baru. Yang mana ada permulaan bagi benda baru itu. Dia ni macam domino lah. Benda baru, kalau berlaku pada sesuatu, dia berlaku pada benda baru juga. Baharu ni, dia ada permulaan, ada penghujung. Baik. Mu'tazilah kata, Al-Quran yang kamu baca ni, dia tak boleh jadi kalamullah. Dia tak boleh jadi sifat Allah. Dia mestilah benda baru, makhluk yang diciptakan Allah. Alasan dia apa? Alasan dia, Al-Quran ada surah. Surah ada ayat. Ayat ada perkataan. Perkataan ada huruf. Jadi, yang kamu baca itu adalah benda-benda yang terbina ataupun terkib yang dibina. Daripada huruf-huruf ni terbina menjadi perkataan. Daripada perkataan, gabungan perkataan menjadi ayat. Daripada gabungan ayat menjadi surah. Daripada gabungan surah-surah menjadi Al-Quran sepenuhnya. Maka Jahmiyah kata ini makhluk. Makhluk yang diciptakan. Dia tak boleh bersifat kalamullah sebab dia baru. Huruf baru. Kalau bercantum, artinya dia mesti bermula dengan tak bercantum. Kemudian baru bercantum. Itu logik Jahmiyah guna. Jadi, dalam mendepani kelompok Jahmiyah ni, para ulama salaf mereka sangat tegas. Mereka kata, siapa yang kata ayat-ayat yang dibaca ini adalah makhluk, orang itu kafir. Kata A'immatus Salaf. Saya tulis baru ni, kalau
sahabat-sahabat ada yang baca, saya tulis baru ni tentang ramai orang yang kata mereka mengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mempertahankan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, membantah orang yang keluar daripada mazhab Syafi'i ataupun orang yang menganggap beberapa pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagai lemah. Dia bantah, betul-betul bantah. Tapi dalam masa yang sama, saya cuma menimbulkan satu persoalan. Dalam masalah kalamullah, tak ikut Syafi'i. Ada yang marah. Ada yang kata, siapa kata kami kata kalamullah ni makhluk? Kami ikut sama macam Imam Syafi'i. Ini saya nak sebut perbezaannya. Baik. Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah, mereka tak sama dengan Jahmiyah dalam menafikan sifat kalam bagi Allah. Asy'ariyah mengisbatkan sifat kalam bagi Allah. Di satu sudut, Asy'ariyah sama macam a'immatus salaf, mengisbatkan sifat kalam. Baik, ada. Perbezaannya di mana? Pada Asy'ariyah, kalamullah ini adalah sifat yang sifat azaliyah, qadimah, semata-mata sifat azaliyah yang tidak ada permulaan padanya, yang tidak ada huruf, yang tidak ada suara, yang tidak ada perkataan, yang tidak ada bahasa khusus untuknya, yang tidak ada permulaan, tidak ada penghujung, tidak ada berbagai-bagai. Dia satu sahaja sifat kalam. Maka daripada sifat kalam ini, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk-makhluk bagi menggambarkan kalamullah itu. Asy'ariyah memilih pandangan. Logiknya apa? Kalau apa yang kita simpan dalam kepala kita sebelum kita cakap, itu tetap dinamakan kalam. Walaupun kita tak ucap. Ia masih lagi dinamakan kalam. Maka Asy'ariyah mengatakan pada pandangan a'immatul Asy'ariyah, adanya kalam bagi Allah, tetapi kalam itu bukan ta'bir, bukan apa yang kita baca ni, bukan apa yang kita tulis. Tapi apa yang dibaca dan yang ditulis itu adalah makhluk bagi menggambarkan kalam Allah, bagi menyampaikan kalam Allah itu. Baik, di sini ada perbezaan di kalangan ulama. Para a'immatus salaf atau orang yang berpegang dengan mazhab salaf mengatakan bahawa tak sama. Ayat yang satu tak sama dengan ayat yang lain. Macam mana dia boleh jadi sama? Dia tak sama. Dua ayat yang berbeza, maksud yang berbeza adalah dua yang berbeza. Ayat yang berbeza, kalam yang berbeza. Mereka menimbulkan persoalan itu. Di mana boleh sama? Perintah, arahan, berita tak sama. Adalah alasan yang dikemukakan oleh a'immatul Asy'ariyah, ini ta'alluqat sahaja. Ini tempat pergantungan kalamullah sahaja. Sedangkan kalamullah itu satu. Walaupun pendirian ini dibantah oleh kesemua mazhab-mazhab lain, dibantah oleh a'immatus salaf, dibantah juga oleh Jahmiyah, tetapi dengan berpegang dengan pandangan ini menunjukkan bahawa Asy'ariyah duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah di antara salaf dan juga Jahmiyah. Di mana Asy'ariyah tidak menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sama macam salaf. Dalam masa yang sama, Asy'ariyah juga menganggap bahawa yang kamu baca, yang bercantum-cantum perkataan dan huruf ni semua ni, ini adalah makhluk. Maka di sini, dia sama pula dengan Jahmiyah. Jadi ada sudut dia sama dengan salaf, ada sudut dia sama dengan Jahmiyah. Ini ada perbezaan. Jadi kalau betul-betul nak ikut pandangan Al-Imam Syafi'i pandangannya sama seperti pandangan a'immatus salaf. Bukan sekadar isbat sifat kalam bagi Allah Subhanahu Wa Taala berhenti setakat tu sahaja. Tak, dia tidak berhenti setakat tu. Ayat yang kamu baca ni semua, ini adalah kalamullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini semua kalamullah, bukan sekadar satu makhluk yang diciptakan bagi menggambarkan kalamullah yang qadimun azaliyun. Bukan sekadar itu. Ini adalah kalamullah, pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, balik pada perbahasan kita. Maka mengikut perkataan Abdullah bin Mubarak kat sini, apa dia kata? Siapa yang kata kalam yang kamu baca ni dia bukan cerita pasal kalamullah yang sebagaimana difahami oleh Asy'ariyah semata-mata, tak. Ikut pandangan Abdullah bin Mubarak di sini, siapa yang kata ayat yang kamu baca ni, kamu sedang membaca makhluk, maka dia kafir. Pandangan Abdullah bin Mubarak. Demikian juga pandangan Al-Imam Syafi'i. Bagaimana saya sebut, diriwayatkan daripada Rabi', dia menyebutkan man qala al-Quran makhluk faqad kafar. Sesiapa yang mengucapkan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir ataupun dia telah kufur. Baik. Saya nak cerita sedikit tentang bab kufur ni, tuan-tuan. Bagi sahabat-sahabat yang mendengar, ini penting untuk kita faham.
Kalau kita membaca buku-buku akidah, ucapan yang diucapkan oleh para a'immah dalam bab akidah, okay, kalau kita baca ucapan mereka, kita akan dapati bahawa dalam bab mereka menentukan sesuatu kepercayaan sebagai kufur, satu kepercayaan sebagai kufur. Kadang-kadang, ini terkena kepada aliran yang berbeza dengan mereka. Sekalipun masih lagi dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah, terkena kepada aliran yang berbeza. Tak boleh dinafikan, dia terkena. Perkataan Abdullah bin Mubarak ini, kalau kita lihat betul-betul, macam terkena kepada semua orang yang tidak menganggap Al-Quran yang kita baca ni makhluk, orang itu kafir. Macam terkena. Demikian juga perkataan Imam Syafi'i. Apakah ini menjadi alasan untuk kata tengok Salafi mudah mengkafirkan orang? Tak. Isu ini bukan sekadar berlaku kepada Salafi. Perkara yang sama berlaku kepada Asy'ariyah, di mana Imam Asy'ariyah beranggapan siapa yang menganggap bahawa adanya perkara baru berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala melakukan perbuatan pada waktu tertentu. Allah berbicara dengan Musa at that time. Berlaku benda baru pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlakunya tarkib, penggabungan sehingga membentuk kalamullah. Kufur juga. Kufur juga. Bagi yang menganggap berlakunya baharu pada Allah Subhanahu Wa Taala, kufur pada pandangan Asy'ariyah. Kaedah tu nampak macam cantik. Tapi daripada kaedah ini digunakan untuk menafikan Allah melakukan perbuatan, Allah melakukan af'al. Allah berbicara dengan Musa pada ketika itu. Ataupun Allah berbicara dengan malaikat. Dan Allah berbicara dengan mukmin di akhirat kelak. Jadi, kalau nak tengok bab takfir ni kan, takfir berlaku di mana-mana aliran dan mana-mana mazhab pun berlaku. Kalau kita baca buku-buku silam, kita akan dapati bahawa apa yang disebut oleh ulama' mazhab ni macam kena dekat ciri ulama' yang mazhab lagi satu. Tapi kita kena berlaku adil. Mazhab belah tu pun macam kena juga dekat belah ni. Isunya apa? Isunya kalau kita nak memilih jalan yang pertengahan, kita lah kena hentikan takfir. Kita kena hentikan berhati-hati supaya dalam beberapa perbezaan yang berlaku di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ucapan-ucapan begini kita baca, kita tafsir, tapi kita memberi ulasan yang pertengahan. Itulah yang kita boleh buat. Kalau nak pegang dengan pandangan yang keras pada satu-satu aliran, itu pilihan masing-masing. Tetapi berlaku adil. Dia berlaku pada kedua-dua belah pihak. Yang ni pun kata dekat tu, yang tu pun kata dekat ni tentang takfir. Kalau semua orang menganggap bahawa dia sahaja yang suci, tidak mengkafirkan orang lain, kami je tak kafirkan orang lain. Hampa suka kafirkan orang. Ini takkan menyelesaikan apa-apa masalah. Sebab kalau lihat dalam buku-buku penulisan para ulama', dia berlaku pada kedua-dua belah aliran berlaku isu takfir bagi orang yang berbeza pandangan dalam beberapa masalah dalam akidah. Okey, itu bab yang pertama. Di mana Abdullah bin Mubarak mengatakan, siapa yang kata ayat-ayat Al-Quran ini adalah makhluk, ayat Al-Quran, ini bukan dia cerita pasal sifat yang tak ada ayat, dia cerita directly tentang ayat Al-Quran. La ilaha illahu, ayat yang hampa baca tu. Siapa yang kata ini makhluk, kata Abdullah bin Mubarak, maka dia telah kafir. Part yang pertama. Baik, kita tengok part yang kedua daripada ucapan Abdullah bin Mubarak. Katanya, wa inna lanahki kalamal yahudi wan nasara. Kami boleh nak mengucapkan perkataan Yahudi dan Nasrani, tapi kami tidak mampu untuk mengucapkan perkataan Jahmiyah. Itu kami boleh, tapi nak mengucapkan perkataan Jahmiyah, kami tidak mampu. Saya, kejap saya nak cek. Sebab ada kawan-kawan kata gambar sangkut-sangkut. Sekejap saya cek sekejap. Kalau gambar sangkut-sangkut sebab apa? Okey. Harap tak sangkut dah lepas ni. Saya baru baca dekat WhatsApp kawan-kawan kata gambar sangkut. Okey. Baik, bahagian yang kedua. Harap-harap okey. Kalau tak okey, tolong tulis dekat WhatsApp kawan-kawan yang baca. Kita pergi kepada bahagian yang kedua, yang mana Abdullah bin Mubarak mengatakan bahawa kami boleh ucap perkataan Yahudi dan Nasrani, tapi kami tak boleh nak ucap perkataan Jahmiyah. Apa maksud ucapan ini? Ini ucapan yang penting. Di sini Abdullah bin Mubarak nak menunjukkan bahawa ada beberapa bab yang ucapan Yahudi dan Nasrani lebih ringan ataupun lebih mudah boleh diterima ataupun dihadam berbanding dengan ucapan Jahmiyah. Isu ni berat. Mana pula?
Tapi sebenarnya bagi orang yang membaca, bagi orang yang mengkaji aliran pemikiran yang berbeza, mereka tahu isunya tidaklah seberat itu. Dalam aliran-aliran pemikiran, tak ada aliran yang dia paling baik 100%. Melainkan aliran yang kita pegang, pada pandangan kita itu yang paling baik. Ada sudut-sudut tertentu yang ada orang lain lagi bagus daripada satu aliran tertentu. Ada beberapa sudut yang orang yang mungkin dia kafir, lebih baik daripada orang yang mendakwa mereka Islam. Ini berlaku biasa. Perkataan para a'imah biasa. Diucapkan tentang Syiah sama juga. Para yang masyhur di kalangan ulama salaf, mereka menyebutkan bahawa tafadhalatil yahudu wan nasara 'alal rafidah fi khaslah. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada Rafidah dalam satu sifat. Ditanya kepada Yahudi, siapakah sebaik-baik pengikut agama kamu? Mereka kata yang terbaik adalah pengikut Musa. Ditanya kepada Nasrani, siapakah ahli agama kamu yang paling baik? Mereka kata yang terbaik adalah pengikut Isa. Ditanya kepada Rafidah, siapakah pengikut agama kamu yang paling yang tak baik ataupun yang tak bagus? Dikatakan yang tak bagus di kalangan mereka adalah yang paling teruk, pengikut agama yang paling teruk adalah pengikut Muhammad, kata Rafidah. Jadi para imam sebahagiannya kata dalam bab ini sifat ini Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada Rafidah dalam bab ni. Baik. Perkataan Abdullah bin Mubarak di sini, okey, perkataan Abdullah bin Mubarak di sini, dia nak menunjukkan bahawa Abdullah bin Mubarak di sini dia nak menunjukkan bahawa kami boleh riwayatkan perkataan Yahudi dan Nasrani, tetapi kami tak boleh meriwayatkan perkataan Jahmiyah. Kenapa? Kerana Yahudi dan Nasrani itu sesat. Memang dia sesat. Dia kufur. Tetapi ada satu bab di mana, terutamanya Nasrani, ada satu bab di mana mereka sesat dalam masa yang sama, mereka mengikut teks yang mereka sangka teks para Nabi. Mereka ikut, tapi mereka tersesat sebab salah ikut. Dalam bab ni, berbeza dengan Jahmiyah, di mana Jahmiyah, mereka tak ikut teks para Nabi. Dia pergi tukar teks para Nabi yang mengisbatkan sifat dan sebagainya, dia pergi tukar. Saya pernah ditanya, isu ni antara isu yang panas juga. Orang kata, saya dah sebut, tuan-tuan, kalau tengok kuliah-kuliah saya, pembentangan saya, tuan-tuan akan lihat dengan jelas. Dalam banyak keadaan, saya sebut benda yang sama. Ahli sunnah wal jamaah adalah Salaf, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ketiga-tiga ini adalah Ahli sunnah wal jamaah. Saya sebut dalam berapa puluh kali, saya pun tak ingat. Banyak kali saya sebut. Ada orang, dia nak cari kesalahan. Dia pergi cari-cari ceramah. Sebab dia suka menyesatkan orang. Bila dia cuba nak sesatkan orang, dia berbeza pandangan dengan kita. Dia cari juga nak tunjukkan bahawa, nak bagi tunjuk macam kita ni sama macam dia. Kita pun suka sesatkan orang juga. Dia cari sedaya upaya. Cari punya cari. Akhirnya, mereka jumpa. Jumpalah salah satu ucapan saya yang saya kata, ada bab, ada orang tanya saya soalan ketika itu. Orang tanya soalan. Ibn Taymiyah kata ada bab yang Nasrani ni lebih baik daripada Asy'ariyah ataupun daripada Ahlul Kalam. Saya ditanya soalan tu, jadi saya ulas. Perkataan itu disebut oleh Ibn Taymiyah, konteksnya apa? Dalam konteks tunduk kepada nas para anbiya. Dalam bab ini, tunduk kepada nas para anbiya, orang Nasrani lebih baik kerana mereka tunduk. Tetapi tunduknya mereka kepada nas itu tidak menyelesaikan mereka daripada kesesatan sebab mereka sesat. Mereka sangka itu teks para Nabi. Tapi itu bukan teks para Nabi. Mereka sesat dalam bab tu. Tapi dalam satu bab lagi, iaitu tunduk kepada teks para Nabi, asas ini ada pada mereka. Dia tak gunakan akal dia untuk membantah teks para Nabi. Itu yang saya sebut. Jadi ada orang dia kecohkan isu tu. Kita tengok, dia ni pun sesatkan Asy'ariyah. Kalau jujur, tengoklah ucapan-ucapan saya yang sekian banyak. Saya sebut, ini Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang ekstrim dan keras di kalangan Salafi, dia keluarkan saya pada Salafi juga. Muhib Kholi apa semua kan. Tak apalah, tak kisah pandangan orang macam mana. Tapi nak berlaku adil, pandangan saya jelas. Saya pun tak ingat berapa banyak kali dah saya sebut. Ini semua masih lagi dalam lingkungan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi, ucapan yang saya ulas tu adalah tentang apa yang diucap oleh Ibn Taymiyah. Dan di sini Abdullah bin Mubarak menyebutkan ucapan yang hampir sama, tapi dia menunjukkan ucapan ni direct ataupun terus kepada Jahmiyah. Kata Abdullah bin Mubarak, kami boleh kalau nak sampaikan ucapan Yahudi ataupun Nasrani
Tapi ucapan Jahmiyah kami tak boleh terus. Sebab apa? Sebab apa? Baik. Ucapan Yahudi dan Nasrani ataupun teks Taurat dan Zabur dan juga teks Al-Quran, ini ketiga-tiga kitab yang membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan gambaran Allah ada sifat dan Allah melakukan perbuatan. Sama. Allah ada sifat, Allah buat perbuatan. Allah bertahta di atas arash. Sama dalam ketiga-tiga buku, kita akan dapati ucapan ini ada dalam ketiga-tiganya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi, langit dan bumi dalam 6 hari. Allah datang dan Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Disebut dalam ketiga-tiga kitab. Allah menciptakan Jannatul Aden. Jannatul Aden dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam Bible yang kita baca pun juga disebut perkataan yang sama. Ini Abdullah bin Umar sebut 4 perkara yang Allah Taala ciptakan dengan tangan Allah. Nanti kita boleh bahas kemudian. Yang saya nak sebutkan, ketiga-tiga kitab ini ia sama di dalam konteks mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang betul-betul kalau dia tunduk kepada Yahudi dan Nasrani, kalau dia tunduk kepada kitab dia, kena bagi faham betul ini. Di satu asas, mereka akan isbatkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, adakah itu menjamin mereka tidak sesat? Tak, mereka sesat. Mereka sesat sebab orang Nasrani dhalin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Yahudi, orang yang dibenci kerana mereka mengubah kalamullah, mereka ubah kalamullah terus, imam mereka. Dan Nasrani dhalin, mereka sesat, mereka ikut yang mereka sangka kebenaran tapi itu bukan kebenaran. Ini puncak kesesatan mereka berdua. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, okay? Kita tengok hadis Nabi SAW. Bila datang orang Yahudi ataupun datang orang Nasrani menceritakan kepada Nabi SAW apa yang mereka jumpa dalam kitab mereka tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagiannya Nabi SAW iktiraf. Nabi iktiraf. Tapi apabila mereka isbatkan sifat-sifat kelemahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ini Nabi bantah. Apabila mereka mengisbatkan sesuatu yang lemah, Nabi SAW awal-awal membantah. Kita bagi contoh. Saya bawakan contoh di sini kalau tuan-tuan boleh tengok. Saya bawakan daripada hadis riwayat Al-Bukhari, daripada Ibrahim An-Nakha'i, daripada Ubaidillah As-Salmani, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Inna Yahudiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Sesungguhnya satu orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha yumsiku samawati ala isba'." Sesungguhnya Allah memegang langit di atas satu jari. Wal aradina ala isba', dan juga bumi di atas satu jari. Wal jibala ala isba', dan juga bukit-bukit di atas satu jari. Wasyajara ala isba', dan juga pokok-pokok di atas satu jari. Wal khalaiqa ala isba', dan juga makhluk lain keseluruhannya di atas satu jari. Thumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Anal Malik, akulah penguasa, akulah raja." Ada Yahudi datang jumpa Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dia kata kat Nabi SAW, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan bumi di atas satu jari, langit di atas satu jari, pokok-pokok di atas satu jari, bukit di atas satu jari, dan juga makhluk-makhluk lain keseluruhannya di atas satu jari. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan kata, Anal Malik, akulah penguasa, akulah raja." Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban wa tasdiqan lahu. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketawa dalam keadaan ta'jub dan membenarkan ucapan Yahudi tersebut. Ini Yahudi datang cerita tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi tak cakap dekat dia, dia yang mai cakap. Apabila dia cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud mengucapkan Nabi ketawa kerana membenarkan ucapannya dan juga takjub dengan ucapannya. Dengan dia dalam bab ini dia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ni. Dia tak masuk bab lain lagi dah. Ni bab ni. Baik. Menunjukkan di sini dalam bab ni Nabi membenarkan ucapannya. Sebahagian imam, sebahagian pemikir-pemikir Asy'ariyah mereka nak bantah.
Al-Khattabi di antaranya, dia bantah. Dia kata rawi tersilap kot. Rawi tersilap. Sebenarnya Nabi gelak tu sebab Nabi menghina dia. Dia cakap akidah tak betul. Tetapi hakikatnya berbeza dengan yang dia cakap. Dia cakap tu tak betul. Kata Al-Khattabi. Tapi perkataan Al-Khattabi ni dibantah. Nawawi juga bantah. Zahirnya bukan begitu. Zahirnya bukan begitu. Zahirnya menunjukkan bahawa Nabi membenarkan ucapannya. Manhaj, mereka berbezalah. Ada takwil ke apa. Tapi zahir hadis ni, daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW membenarkan ucapan orang Yahudi tu. Ada juga orang yang kata, dah, ini bukan Nabi SAW dan bukan daripada para sahabat. Bukan daripada Abdullah bin Mas'ud. Mungkin daripada Ubaidullah As-Salmani. Ataupun Ibrahim An-Nakha'i. Sebab lepas tu sanad dia dah jadi banyak. Mungkin salah satu di antara mereka dua orang ni yang salah faham. Mereka ingat, Nabi ketawa tu sebab Nabi setuju. Tak, sebenarnya Nabi ingkar. Sebab ini saya nak tunjuk. Bagaimana boleh datang orang kemudian mendakwa bahawa para a'immah generasi awal, Ibrahim An-Nakha'i, imam besar tau di kalangan tabi'in. Ubaidullah As-Salmani juga orang yang hebat di kalangan tabi'in. Macam mana kita boleh nak dakwa mereka ni bukan ambil akidah daripada Nabi, mereka ambil akidah daripada Yahudi. Mereka ni seolah-olah, pandangan begini, seolah-olah nak mengatakan bahawa Ibrahim An-Nakha'i ataupun Ubaidullah As-Salmani ataupun Abdullah bin Mas'ud sendiri tak reti nak beza antara akidah Nabi SAW dan juga akidah Yahudi. Gambarannya begitu. Itu pegangan Yahudi. Nabi hina. Tapi Rawi ni bukan orang biasa. Ketiga-tiga ni orang yang hebat. Abdullah bin Mas'ud, tak payah ceritalah. Ubaidullah Salmani, imam minal a'imah. Ibrahim An-Nakha'i pun tak payah nak cerita. Nama besar di zaman tu. Macam mana kita boleh sampai kepada kesimpulan? Kalau kita pegang pandangan, sebagaimana yang disebut oleh Al-Khattabi rahimahullah, seolah-olah nak kata, salah seorang daripada mereka ni, tersilap faham akidah. Akidah Yahudi tu dia ingat betul, tapi salah. Tak betul. Ini tak betul pandangan yang tak boleh dipegang. Sebab, satu, dah lah, tiga-tiga ni orang yang paling hebat. Al-Bukhari masukkan hadis ni dalam Sahih Bukhari dengan lafaz ini. Imam Muslim masukkan hadis ni dalam Sahih Muslim dengan lafaz ini. Jadi ini nak menunjukkan bahawa dalam bab ini, ini satu kelebihan yang ada pada Yahudi dan Nasrani. Dalam bab ni, mengikut teks para Nabi, Nabi membenarkan mereka. Dan para a'immat salaf yang awal, mereka menerima bahawa gelaknya Nabi SAW ini kerana Nabi membenarkan perkataan itu. Nabi membenarkan perkataan mereka. Perkataan tu. Datang imam selepas tu, ada yang berkata bahawa tak, ini sebenarnya rawi tersilap faham. Rawi tak silap faham. Itu yang difahami oleh generasi awal. Semua mereka memahami dengan cara begitu. Tapi dalam masa yang sama, apabila orang Yahudi ataupun Nasrani, mereka bagi sifat-sifat yang lemah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka isbatkan sifat yang lemah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini awal-awal Nabi SAW bantah. Nabi sebut ungkapan ini kufur. Nabi sebut ungkapan ini salah. Dalam beberapa riwayat disebutkan, At-Tabari sebutkan riwayat, ada orang Yahudi, dia mai jumpa Nabi SAW, dia tanya, "Ya Muhammad, cerita ke aku tentang penciptaan." Nabi pun cerita dekat dia, hari Isnin Allah cipta apa, Selasa cipta apa, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat Allah ciptakan, bagaimana Allah ciptakan 3 fasa pada hari Jumaat, Allah ciptakan Adam last sekali. Kemudian Nabi SAW diam. Yahudi ni kata, aku tahu pasal hang diam. Sempurnakan ayat tu. Dia konon nak kata kat Nabi SAW, sebab ada dalam kitab mereka, Allah berehat hari Sabtu sebab Allah penat. Allah penat hari Sabtu, jadi Allah berehat. Dia suruh Nabi sambung. Kononnya dengan anggapan dia nak kata Nabi akan ceritakan perkara yang sama macam ada dalam kitab mereka. Tapi tidak. Nabi kata tak betul. Nabi bantah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran untuk membantah. Dalam surah Al-Qaf, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Sesungguhnya kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang berada di antara kedua-duanya dalam 6 hari. Dan apa yang berada di antara kedua-duanya dalam 6 hari. Dan kami tidak ditimpa dengan kepenatan. Allah tak penat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sesungguhnya Allah tidaklah diperangkap oleh kepenatan dan juga tidur. Tidak. Tak berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna.
Tidakkah kamu melihat Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan sedangkan Allah tidak penat ataupun berat di dalam menciptakan kedua-duanya, menciptakan yang demikian itu. Jadi di sini kepercayaan Yahudi itu salah. 3 ayat sekurang-kurangnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan nak sebutkan bahawa salah. 3 ayat. Sekurang-kurangnya dalam 3 ayat ni untuk membantah perkataan Yahudi yang salah itu. Demikian juga apabila Yahudi menyebutkan tangan Allah terbelenggu, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata bahawa tangan Allah terbelenggu sebab Allah kedekut, kata Yahudi. Takkan kami nak bagi infak kepada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala tak mau bagi infak, Allah Ta'ala suruh kami pula pergi infak dekat makhluk ni. Allah Ta'ala balas perkataan mereka. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Sesungguhnya tangan Allah terbentang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Mereka isbatkan sifat lemah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bantah. Allah Ta'ala kritik mereka. Tak betul kepercayaan kamu. Kepercayaan kamu kufur. Jadi, adakah mereka sesat? Ya, mereka sesat. Pasal apa mereka sesat? Mereka sesat sebab mereka pergi ikut perkataan yang mereka sangka tu agama, tapi itu bukan agama. Kesesatan Yahudi dan Nasrani. Tapi, dalam satu bab, mereka ini mengisbatkan apa yang mereka sangka disebutkan oleh para Nabi. Mereka sangka Nabi sebut, mereka ikut. Sedangkan hakikatnya Nabi-Nabi terdahulu tak sebut perkataan ini. Itu adalah kesalahan di dalam sebutan mereka. Kesalahan di dalam pemahaman mereka. Kalau dalam bab ni kan, kalau kita boleh panjangkan sedikit, beza di antara Yahudi dan Nasrani, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang Yahudi maghdub alaihim, mereka dibenci. Orang Nasrani pula adalah orang yang dhalin, sesat. Dia punya cara mereka sesat ni berbeza. Di mana Yahudi, kebanyakan Yahudi ni sesat kerana mereka menjadikan makhluk, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sama macam makhluk, meletakkan sifat-sifat kelemahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesatlah Yahudi. Sesat dan kufurlah Yahudi. Itu satu bab. Nasrani pula sebaliknya. Mereka bagi sifat-sifat makhluk kepada makhluk, mereka beri sifat-sifat kesempurnaan yang sama macam Tuhan. Maka sesat jugalah Yahudi. Sesat jugalah Nasrani. Tapi trend kesesatan dia berbeza. Yang satu, dia bagi Allah ni sama macam makhluk. Dia letak sifat kelemahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesat. Dibenci. Yang satu lagi pula, dia bagi sifat kesempurnaan kepada makhluk supaya nak bagi nampak sama macam Allah Subhanahu Wa Taala. Sesat juga. Dua-dua ni sesat. Dua-dua ni sesat. Demikian juga apabila mereka isbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala anak, Yahudi dan Nasrani. Mereka bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk yang mereka angkat sebagai anak. Uzair, Yahudi kata Uzair anak Allah. Nasrani kata Isa anak Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bantah. Ini salah, Allah bantah. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelum. Allah Ta'ala yang mula cipta. Macam mana nak ada anak kepada Allah sedangkan Allah tidak berteman pun? Nak bantah, bagi tahu kat akal kamu. Macam mana Allah nak ada anak sedangkan tidak berteman sekalipun? Allah bantah ucapan ini, salah. Qul in kana lirrahman, disebutkan, Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Kalaulah untuk Ar-Rahman itu anak, maka akulah yang pertama akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Zukhruf ini ada tafsiran di kalangan para ulama. Majoriti ulama berpandangan, di kalangan salah berpandangan bahawa ini mustahil, sesuatu yang tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang sampai kepada kita. Tidak ada anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mereka sesat dengan kesesatan yang betul-betul sesat, Al-Quran turunkan ayat membantah mereka. Nabi SAW dengan jelas dan terang-terangan membantah mereka. Tetapi dalam masa yang sama, kadang-kadang mereka mengucapkan ucapan yang Nabi SAW memberi gambaran yang Nabi setuju. Sebagaimana hadis yang disebutkan, kita baca tadi daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan, dalam satu sudut, saya patah balik cerita, bila kita rujuk kepada ucapan Abdullah bin Mubarak ini, katanya, ucapan Yahudi dan Nasrani, sesat-sesat mereka ni, kami boleh sampaikan lagi. Kami boleh baca lagi. Tapi ucapan Jahmiyah, kami tak boleh nak sampaikan langsung. Kenapa? Kerana asas Jahmiyah adalah
Allah Subhanahu Wa Taala, dia nafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan dia nafikan Allah Taala buat perbuatan. Allah tidak mendengar, perbuatan mendengar tak ada. Ilmu Allah ada ilmu. Tapi nak kata dengar tak, Allah tak dengar. Allah lihat tak, Allah tak lihat. Allah berbicara dengan Musa tak, Allah tak berbicara dengan Musa. Allah datang pada hari kiamat nanti tak, Allah tak datang pada hari kiamat nanti. Allah akan berbicara dengan hamba-hamba Allah yang mukmin nanti tak, Allah tidak akan berbicara dengan hamba Allah yang mukmin nanti. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat oleh orang mukmin di akhirat? Tak, tidak dilihat oleh orang mukmin di akhirat. Kelak ini semua kepercayaan begini akhirnya zahirnya menunjukkan Tuhan itu tak ada apa. Nama sahaja, sedangkan tidak ada sifat padanya. Maka Abdullah bin Mubarak membantah Jahmiyah di atas dasar ini. Para a'immatul asy'ariyah mereka berbeza. A'immatul asy'ariyah mereka termasuk di dalam kelompok yang muthbiti sifat. Mereka mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sama dengan Jahmiyah 100%. Tidak, mereka mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam masa yang sama, tafsiran-tafsirannya sebahagiannya dekat dengan Jahmiyah, sebahagiannya dekat dengan Salaf. Di sudut tafsiran, sebagaimana kita baca tentang sifat kalam tadi. Jadi ini satu riwayat yang kita bacakan hari ini. Saya nak baca satu lagi sebelum kita berhenti majlis ataupun kuliah online kita pada hari ini. Saya nak baca satu lagi. Seterusnya, juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, wa qala Muawiyah ibnu Ammar, dikatakan oleh Muawiyah bin Ammar, sami'tu Ja'far bin Muhammad, aku mendengar Ja'far bin Muhammad, iaitu Ja'far Sadiq lah. Ja'far Sadiq imam ke-6 daripada imam-imam Syiah. Ja'far Sadiq ni hebat dia. Syiah pun hormati dia, Sunni pun hormati dia. Okey, nanti kita baca tentang dia sikit. Yaqul, dia berkata, Al-Quran kalamullahi laisa bimakhluq. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah dan bukannya makhluk. Kata Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq ni antara satu imam yang besar. Okay? Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali radhiyallahu anhu, imam ke-6 daripada A'immatus Syiah. Syiah menghormati dia, menyanjung tinggi dia. Salah satu daripada imam 12, imamiyah. Pada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau adalah imam. Beliau adalah imam. Abu Hanifah jumpa dia dan belajar daripada dia. Imam Malik jumpa dia dan belajar ilmu daripada dia. Dan para a'immat Ahlus Sunnah wal Jamaah memuji Ja'far Sadiq. Abu Hanifah puji dia dengan pujian yang tinggi. Kata dalam sebahagian riwayat disebutkan, Abu Hanifah sebut ini adalah di antara orang yang paling hebat di dalam ilmu fiqh. Aku tak pernah jumpa orang yang pengetahuan fiqhnya lebih baik daripada Ja'far Sadiq. Apabila ditanya kepada dia, man afqah man ra'aita, siapa orang yang paling faqih yang hang pernah lihat? Faqala ma ra'aitu ahadan afqah min Ja'far bin Muhammad. Abu Hanifah kata, aku tak pernah jumpa adanya orang lagi faqih daripada Ja'far bin Muhammad, iaitu Ja'far Sadiq. Ada cerita sikitlah, cerita Al-Mansur dia diminta kepada Abu Hanifah, hang cuba test ilmu Ja'far Sadiq. Bila Ja'far sampai, dia minta Abu Hanifah pergi test ilmu dia. Abu Hanifah cerita dalam kitab-kitab hadis disebutkan, dia masuk dalam satu majlis. Bila dia masuk dalam majlis, dia pemerintah dekat situ dengan Ja'far, dia duduk. Al-Mansur tanya kepada Ja'far, kenal tak siapa? Ja'far kata kenal, ini Abu Hanifah. Okey. Dia dah plan dah. Pemerintah ni dah plan dengan Abu Hanifah. Hang prepare 40 soalan yang paling power yang hang boleh tanya. Hang tanya dekat dia masa majlis tu. Jadi Abu Hanifah pun prepare soalan sebab nak test ilmu dia. Dia pun datang dan dia duduk. Abu Hanifah buka satu persatu soalan tanya kepada Ja'far. Hukum macam mana? 40. Kata Abu Hanifah, setiap kali aku tanya dia hukum, dia menjawab dengan mazhab-mazhab manusia. Aku tanya satu hukum, dia akan jawab, kamu berpegang dengan pandangan sekian. Ahli Madinah berpegang dengan pandangan sekian. Kalau kamu kalau mau, kamu boleh pegang dengan pandangan kamu. Kalau kamu mau, kamu boleh pegang dengan pandangan Ahli Madinah. Kalau kamu mau, kamu boleh tinggalkan kedua-dua pandangan, kamu boleh pegang dengan pandangan ni. Setiap 40 masalah, Ja'far Sadiq cerita kepada Abu Hanifah perbezaan mazhab ulama dalam bab itu sehingga 40 soalan. Bila dah habis 40 soalan, orang tanya ke Abu Hanifah, apa pandangan kamu tentang dia? Hebat tak dia tentang fiqh? Abu Hanifah kata, siapa lagi yang lebih hebat selain daripada orang yang tahu pandangan-pandangan orang ramai, yang tahu pandangan para a'imah, yang tahu perbezaan mazhab?
itulah orang yang paling hebat. Ini Ja'far, yang imam besar di dalam fiqh dan imam besar dalam Syiah. 12 imam Syiah, dia nombor 6 dan dia imam besar. Cuma kita selalu sebut dan saya nak ulang sekali lagi, kehebatan seseorang di dalam fiqh itu bukanlah bererti dia juga hebat di dalam hadis. Dalam hadis, Ja'far Sadiq thiqah, tapi dia bukanlah terletak pada kategori penghafaz ataupun pengriwayat hadis kategori tertinggi. Ada beberapa kritikan terhadap dia. Imam Malik meriwayatkan daripada dia, cuma Imam Malik bila riwayatkan daripada dia, Imam Malik riwayat daripada dia selepas nama-nama besar yang lain. Jadi nama dia diletakkan sedikit ke belakang Ja'far Sadiq, bukanlah sebagaimana a'immah yang lain yang besar di dalam hadis. Dan demikian juga sebahagian orang mengkritik mereka. Yahya bin Sa'id ditanya tentang Ja'far Sadiq, katanya fi nafsi minhu syai', aku ada sikit benda yang aku tak berapa kena dengan dia meriwayatkan hadis. Sebahagian ulama hadis mengkritiknya, sebahagian lagi mengatakan dia thiqah. Kedudukannya dalam hadis bukanlah seorang yang paling tinggi dan paling berautoriti di kalangan para a'immah ahli sunnah wal jamaah. Ini kita nak sebut tentang keadilan imam sunnah wal jamaah. Walaupun dia imam besar dalam fiqh, walaupun dia salah seorang imam besar, paling besar di sisi orang Syiah. Syiah pun hormat, Sunni pun hormat. Tapi dalam hadis, ulama berlaku adil tentang dia. Syiah angkat dia sebagai imam, tapi dia dalam masa yang sama adalah satu orang yang sangat menghormati Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang tanya kepada Ja'far Sadiq, apa pandangan engkau tentang Abu Bakar dan Umar? Kata dia, la nalatni syafa'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illam akun atawallahuma. Dia kata, takkan sampai kepadaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak kalau aku tidak menjadikan mereka berdua ni wali, kalau aku tidak mengangkat mereka berdua ini. Wa abra'u min aduwihima, kalau aku tidak berlepas diri daripada musuh mereka. Ini Ja'far punya kesungguhan. Dia sebut, orang tanya dia, apa pandangan kau? Abu Bakar dan Umar macam mana? Dia kata, kalau aku tak angkat mereka jadi wali, dan kalau aku tak berlepas diri daripada orang yang memusuhi mereka, aku tak akan dapat syafaat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun aku tak akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ketika dia dekat-dekat nak meninggal, Ja'far Sadiq ketika dia tua, dia kata, Allahumma inni uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa atawallahumah. Ya Allah, orang dengar pada ketika itu, ketika dia dekat nak meninggal, sebab zaman tu fitnah, orang angkat Syiah, orang bagi nampak yang Syiah ni memusuhi orang angkat ahli bait, sehingga orang bagi gambaran ahli bait memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far kata, Allahumma inni uhibbu Abu Bakar wa Umar wa atawallahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Abu Bakar dan Umar serta aku menjadikan maula, wali bagi aku kedua-dua mereka. Allahumma, demi Allah, in kana fi nafsi ghaira hadha. Ya Allah, kalaulah dalam jiwa aku bukan macam yang aku cakap ni, kalau aku simpan benda lain, bukan macam aku cakap yang aku cintakan mereka, aku jadikan mereka berdua wali, fala tanaluni syafa'atu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bagi syafaat Muhammad sampai kepadaku. Ini ucapan-ucapan tuan-tuan, kalau kita baca, dia menyentuh jiwa kita, nak menunjukkan bahawa Ahlul Bait berlepas diri daripada Syiah. Nampak kesungguhan Ja'far Sadiq, dekat-dekat dia nak meninggal dunia, dia sebut ucapan begini. Ya Allah, aku cinta Abu Bakar dan Umar. Aku menjadikan mereka berdua ni wali aku. Kalaulah dalam jiwa aku ni tak sama macam apa yang aku cakap, janganlah bagi dekat aku syafaat Nabi SAW. Sungguhan dia di dalam mengikuti ataupun menghormati Abu Bakar dan Umar. Okay, balik kepada ucapan dia. Kata Ja'far, Al-Quran kalamullah laysa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukannya makhluk. Bukannya makhluk, ia adalah kalamullah. Ini diucapkan oleh beliau. Sama sebagaimana diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak yang kita bacakan sebentar tadi. Satu lagi, daripada Sa'id bin Amir. Perkataan Sa'id bin Amir ni mungkin kita boleh bahas dalam kelas yang akan datang nanti, sebab kalau kita buka tajuk baru, nanti jadi panjang pula.
Saya ingat saya berhenti pada hari ini dengan dua perbahasan yang kita dah baca pada hari ini, iaitu berkaitan kedudukan Al-Quran kalamullah di sisi para a'immatus salaf. Saya dah ulang banyak kali dah isu ni. Saya harap tuan-tuan boleh faham perbezaan mazhab dalam bab ini. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga telah bincang bab yang kedua, iaitu apa bab yang ahlil kalam ni teruk berbanding dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan salah faham. Saya bukan kata Yahudi bagus, Nasrani bagus, ahli kalam teruk. Tak, bukan itu. Tapi ada spesifik bab sebagaimana yang disebut oleh Abdullah bin Mubarak, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Taymiyah juga sebut perkara yang sama. Orang yang nak membenci, dia bencilah. Dia nampak macam, kami kata ke orang sesat. Kami nak kena tunjuk yang hang pun kata kat kami sesat juga. Dia cari. Jumpalah. Jumpa tengok. Salman kata begini. Tapi kalau kamu nak berlaku jujur, kamu lihat ucapan-ucapan kita yang kita bertahun-tahun dah bentuk benda yang sama kita sebut dalam beberapa kali saya pun tak ingat, kamu akan faham manhaj yang kita nak ketengahkan. Perbezaan itu ada dalam kitab. Takfir secara umum ataupun manhaj takfir secara prinsipal disebutkan oleh para ulama dalam berbeza mazhab, dalam pelbagai-bagai mazhab disebutkan ucapan mereka. Menuju ke hadapan, kita sendiri melihat nas, kita sendirilah memilih pandangan yang kita nak pegang dalam bab-bab ini. Saya buka soalan sikit. Kalau ada soalan. Kalau tak, kita berhenti takat ni dulu. Saya ingat internet saya hari ni macam kurang bagus lah sikit internet pada hari ni. Kelak akan datang kita akan perbaiki insya-Allah. Saya pun tak pasti apa isu yang berlaku. Saya berhenti setakat ni dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.